Okey, baik. Alhamdulillah. Kita kembali kepada sesi kita. Masih okey ke? Okey. So, sebelum saya masuk kepada topik tiga ciri kecemerlangan hadapi pelanggan, iaitu yang berkaitan yang pertama, senyum dah belajar tadi. Yang kedua berkaitan dengan mendengar, listen. Yang ketiga dinamakan sebagai empathy. Empathy ni maksudnya meletakkan diri kita di tempat para pelanggan kita, boleh ke? Tapi untuk warm up, sebab dalam puasa ni tak boleh sembang lama-lama, kita kena ada juga gerak tangan, boleh ke? Saya nak ajar tepuk ya. Dia saya kata bersedia untuk ready for team clap. Semua buat tangan. Yes! Boleh ke? Cuba. Ready for team clap. Buatlah ya sini. Ini maksudnya roh dan jasad dah berpisah tadi ni. Kali sekali. Okey, contoh. Ready for team clap. Yes. 3 4 tengok cuba 3 4. Up. Clap. Down. Clap. Up. Clap. Down. Clap. Up. Down. Clap. Boleh semua? Boleh belah ya. Okey, cuba semua. Okey, jadi senang saja, up ke atas, down ke itu saja ya. Okey, jadi bersedia. Ready for team clap. Yeah. 3 4. Up. Clap. Down. Up. Clap. Down. Clap. Up. Down. Clap. Boleh? Kita buat pertandingan. Kemudian makcik jemaah melawan dengan kumpulan makcik leha. Saya bagi. Cuba praktis. Cuba praktis. Kita buat pertandingan ya. Cuba. Praktis. Saya nak buat pertandingan up down. Kumpulan mana yang paling bagus up down dia. Praktis. Jangan sesat ya. Praktis. Saya ulang ya. Up, clap, down, clap, up, clap, down, clap, up, down. Okey ya. Betul. Okey, betul. Tulis. Puan Mira siap tulis kan? Puan Mira siap tulislah. Punyalah nak menang ya. Hadiah kita berbentuk bukan misteri, mistik ya. Hadiah kita berbentuk mistik. Bukan up, clap, down, clap, up, clap, down, clap, up, down, clap. Okey? Sila. Okey ya, saya tulis, saya hafal je. Okey ya, orang bulan puasa zikir je up, down ya. Okey, jadi sikit dah. Kita praktis lah. Tak boleh praktis secara rohani ya. Kan cuba gerak. Cuba. Saya nak tengok apa yang Su tulis betul tak betul ni ya. Matematik SL 2 SL ni saiz. Nampak sangat boleh menang ya. Okey, cuba bersedia. Okey, kita buat sama-sama dulu ya. Okay, ready for team clap. Yeah. 3 4. Up. Up ke atas, down ke bawah. Ni hadiah saya tengok. Up, clap, down ya. Yang kejang boleh kejang. Kejang. Alright. Tengok saya buat gerak perlahan. Tengok betul-betul lah saya buat gerak perlahan ya. Gerak perlahan. Kalau tak dapat, saya cadangkan nanti buka puasa 4 biji panjadol ya. Teruk sangat gerak perlahan pun tak dapat. Ready for, tengok saya ya. Ready for team clap. Yes. Gerak perlahan. Memang sampai 4 petang ya. Kita punya gerak perlahan. 3 4. Up. Clap. Lambat habis ni ya. Down. Clap. Up. Clap. Down. Clap. Up. Down. Clap. Alhamdulillah habis juga. Boleh ke? Okey, jadi bersedia ya. Jadi kita mulakan dengan kumpulan berlatih bersungguh-sungguh dia ya. Dan makcik leha tadi ya. Alhamdulillah. Boleh. Puan Nina boleh ya?
Alhamdulillah pada angguk saja. Okay, ready? Baik, bersedia? Ready for ini untuk kumpulan Makcik Lia saja ya, Cik Lia ready ya. Macam berdebar je. Menjahit pun tak berdebar cil-cil. Okay, ready bersedia? 1, ready for team clap. Yeah. 3, 4. Alhamdulillah tak sangka ya. Dia sampai menjahit, menari pun bagus ya. Alhamdulillah ya, dengan lemah lembut ya. Ya, kumpulan makcik jemaah kita ya. Yang berlatih tak tahu dia berlatih macam mana ya. Nampak tak berlatih sangat pun ya. Okey, cuba. Bersedia? Kumpulan makcik jemaah ready for team clap. Yes, macam takut-takut ya, sekali lagi ya. Ready for team clap. 3, 4. Ini nama dia joget lambak ya. Dia mental ya dia. Layan ya. Alright, susah ke buat? Susah ke senang? Senang tapi implementasi dia tak mesti jadi ya. Sebab tu sama juga ya dalam customer service. Sebab ini dalam konteks pembelajaran. Faham ya? So dia memang perlukan proses untuk kita pastikan supaya dia menjadi satu amalan sentiasa. Saya boleh buat sebab dah biasa buat. Awal-awal susah tak belajar? Susah kan? Puan Afia kan? Puan Afia dia macam kejang kan? Gaut kan? Sebab tak biasa buat. Maka dalam proses pembelajaran begitu. Dalam konteks yang pertama berkaitan dengan penerimaan input. Jadi hari ini kita belajar berkaitan dengan penerimaan input. So, kemudian daripada pembelajaran itu apa yang kita faham, saya harap tuan-tuan boleh praktiskanlah. Tak banyak tak apa. Sekurang-kurangnya adalah satu perkara yang bila kita bincang berkaitan dengan khidmat pelanggan ini dapat kita faham dan kita boleh praktiskan. Kita azam untuk kita praktiskan. Dari semasa ke semasa dia akan bertambahlah benda-benda yang baik yang biasa dibuat. Awal-awal buat mesti kekok. Tapi bila dah biasa buat menjadi kebiasaan. Boleh ke? Jadi itu harapan kita. Sebab apa? Sebab ia berkait dengan apakah yang dimaksudkan dengan ciri-ciri kecemerlangan hadapi pelanggan. Jadi dari sudut kita kena sentiasa memikirkan apakah perkara yang terbaik yang mampu kita lakukan kepada para pelanggan kita. Itu harapan kita. Boleh ke? Jadi dari sudut kefahaman yang kita perlu sertakan. Maka pada hari ini kita menyentuh berkaitan dengan 3 elemen. Yang berkait yang pertama, tadi kita bincang pasal PAS kan? P-A-S-S. P yang pertama, pandang ya. Alright, yang kedua, angguk, senyum, sapa ya. Bukan PAS ya. PAS. Bukan ya. Itu PAS maksudnya pandang, angguk, senyum, sapa. Alright. Yang kedua, dia berkaitan dengan listen. Listen dalam bahasa Melayu adalah mendengar. Tapi kadang-kadang ada orang mendengar tapi macam tak dengar. Macam contoh kan, Puan Siti kan, suami kan. Puan Siti sedang masak-masak kat dapur, suami sedang tengok TV. Bang, lepas saya masak ni kita pergi Lotus ya, nak beli ayam 2 ekor bang ya. Okey. Suami pun jawab, okey. Kan? Betul, Puan Siti pun dah siap-siap masak semua. Kemudian dah siap-siap kemas pakai tudung, betulkan awning semua kan. Sop pakai minyak wangi, pakai menyelam dengan minyak wangi. Kan? Dah keluar, cepatlah bang. Apa suami jawab? Nak pergi mana? Kata tak? Tadi dia dengar tak? Dia mungkin dengar tapi dia tak listen. Sebab itu dalam konteks khidmat pelanggan, penting untuk kita listen pelanggan kita. Sebab itu dalam konteks kita khidmat pelanggan, komplain pelanggan adalah hadiah kepada kita. Sebab kita tahu apa yang perkara yang patut kita perbaiki. Kalau kita tak listen, ni yang berlaku viral kan? Antara peniaga bergaduh dengan pelanggan. Cik punya lemang ni macam batu. Aku dah meniaga 10 tahun kan berlaku kan. Ada kes-kes viral kan, gaduh kan, sampai berbaling-baling bulu dan sebagainya kan. Jadi itu maksudnya apa? Tak listen. Listen. Dan ini kita akan belajar sikit berkaitan dengan listening. Yang ketiga dinamakan sebagai empathy. Apa maksud empathy? Empathy itu meletakkan diri kita di tempat pelanggan kita. Jadi kalau dia marah, kita juga bukanlah kita marah sekali.
Kan? Tapi kita memahami kenapa dia marah. Jadi inilah 3 perkara yang kita akan bincangkan untuk slot ini dalam konteks kita untuk meningkatkan hal-hal berkaitan dengan kecemerlangan kita menghadapi para pelanggan kita. Jadi kalau dalam konteks ini bukan sahaja dalam konteks berjumpa secara face to face, secara berhadapan, tapi juga berkomunikasi melalui WhatsApp, melalui Shopee punya chat ataupun telefon ataupun apa sahaja perkara yang kita boleh jalankan. Boleh ya? Ini sudut kefahaman kita. Baik, tadi yang pertama dah belajar senyum kan? Alhamdulillah macam tadi kita dah belajar senyum. Penting tak senyum ni sebenarnya? Ya penting ya. Sebab itu dalam kajian sains, senyum ini memberikan manfaat bukan sahaja kepada diri, manfaat bukan sahaja kepada orang lain, tapi juga kepada diri sendiri. Amat penting. Jadi kalau orang yang banyak senyum, dia akan lebih banyak, hidupnya lebih gembira. Kenapa? Pertama, bila kita senyum, hormon yang keluar daripada otak kita adalah hormon namanya hormon endorfin. Hormon endorfin. Apa maksud hormon endorfin? Hormon endorfin ini fungsinya adalah untuk memberikan kegembiraan kepada tubuh badan kita. Kegembiraan kita ni ada 2 hormon tubuh badan kita. Yang pertama endorfin, yang kedua serotonin. Tambah satu, nama dia, yang ini bahagian yang dinamakan sebagai dopamin. 3 elemen, 3 hormon. Satu hormon endorfin. Ni belajar sains ni cikgu, kita orang ni jahit je kan, tapi ni sebagai knowledge ya. Yang kedua serotonin. Yang ketiga dopamin. Jadi endorfin setiap kali kita senyum dia keluar. Jadi dia gembira lah. Serotonin daripada usus. Jadi kalau orang yang ada masalah usus tu yang boleh kena anxiety, bimbang melampau, takut melampau, depression sebab dia sebenarnya ada masalah usus biasanya. Faham ya? Ini zaman sekarang dah ramai orang kena anxiety. Sangat ramai kan? Artis kita pun ramai kena penyakit-penyakit anxiety kan? Contohnya baru-baru ni Zizan beritahu dia pun ada anxiety. Jadi sebenarnya dia ada masalah apa? Dia mungkin ada masalah usus. Tapi juga ditambah dengan faktor-faktor lain. Faham ya? Kenapa ada masalah usus? Mungkin kerja stres, tak selera makannya tak tentu masa kan? Jadi ada masalah usus. Dopamin adalah hormon kepuasan. Contoh kan? Contoh kalau kita makan durian rasa macam sedapnya durian. Kita rasa terliur kan? Itu dopamin. Badan sedang mencari dopamin. Cumanya dopamin ini, kalau contoh kita bermalas-malasan pun dia keluar. Maksudnya kita rasa seronok dengan satu perkara yang kita lakukan. Contohnya, malas mandilah. Dapat tidur kan. Jadi kita rasa seronok tak mandi tu dopamin keluar. Jadi kita ketagihan. Jadi dopamin berkaitan dengan ketagihan. Sebab tu kita orang merokok, dia sebab dia nak dopamin. Dia bukan nak rokok, dia nak hormon dopamin. Faham ya? Jadi dopamin kita faham yang positif pun boleh, yang negatif pun boleh ya. Alright. Jadi yang berkaitan dengan senyum yang mana? Endorfin. Okey ya. Jadi orang tanya saya pula, Cik Zul, kalaulah senyum tu tak ikhlas, keluar ke hormon endorfin tu? Contoh kan. Kan? Wani pakai nikab Su dengan Man. Contoh bukanlah betul kan? Alright kan? Kan? Su lalu depan Man dia bersenyum. Dalam hati, mampuslah kau. Contoh sebab menyirap kan? Contoh kan? Senyum. Dalam hati, bila nak mampus ni kan? Contoh ya? Ini bukan betul ya? Faham ya? Jadi senyum tak? Hati tak ikhlas ibaratnya. Jadi orang tanya saya soalan itu. Faham ya? Jadi saya jawab senang saja. Hati dekat mana? Kita tunjuk semua hati kat mana masing-masing. Ada hati kan? Cuba tunjuk hati kat mana? Sudah bergerak tengah-tengah. Hati tengah. Lagi. Faham ni? Tengah. Dia? Dia asyik dia ya apa? Dina, hati kat mana? Sini. Tak ada hati. Puan Siti kat mana hati? Kat tepi. Ni puan? Bawah sini tengah-tengah. Ya masya-Allah. Ni manusia ke hati? Lain-lain hati tu tak sama. Puan minta hati kat mana? Tengah-tengah. Puan Su? Tengah tepi sikit. Kan? Jadi kalau hati yang sebenar dekat belah kiri jantung kita, bawah sikit. Bukan liver.
Liver tu hati lembu, hati ayam, liver kita. Itu liver. Sebab tu orang putih tak kata you have a very good liver, tak. Dia kata you have a very good heart. Ya, heart tu kan jantung di bawah. Jadi sebab itu hati sebenarnya dalam bahasa Arab qalbu. Jadi belah kiri ke bawah. Sebab tu kalau saya ni certified professional body language. Saya ni lah. Ini memang dalam sudut pembelajaran banyak lah certification. Saya ajar golongan-golongan penyiasat polis, SPRM mengajar bagaimana untuk membaca bahasa tubuh badan. Jadi kalau saya tengok ni saya tahu ni. Dalam hati sedang bercakap apa? Bukanlah saya dengar hati tu, tapi saya membaca dari sudut tubuh badan. Contoh kan kalau orang tubuh badan dia macam ni. Apa maksud dia? Dia tertutup. Dia tak nak dengar, dia bosan dan sebagainya. Jadi sebab tu kalau kita berhadapan dengan pelanggan sedang komplain, kalau kita buat begini sesuai tak? Tak, kita nutup. Kena pula bukan saja tutup, berkait pula kat sini kan. Sangkut pula kan. Pernah tak jumpa? Ini biasa berlaku kerusi kan. Kerusi kalau kita duduk, kita pegang, kemudian kita sangkut kerusi. Faham tak? Itu apa maksudnya? Kita dalam menutup, menyembunyikan sesuatu. Takut. Kan? Faham ya? Jadi itu semua ada maksud tanpa kita sedar. Jadi kita kena faham. Sebab tu amat penting dalam kita khidmat pelanggan memahami perkara-perkara ini ya. Baik. Jadi kalau hati kita dekat sini, jadi ikhlas tu kat mana? Dekat kepala, otak ke hati? Saya jawab sendiri boleh kan? Sebab bulan puasa ni dia macam jawab tapi dia tak jawab kan dia tahu. Jawab sendirilah Cik Zul. Kan? Jadi saya jawab hati. Jadi kalau hati tak ada masalah lah, sebab endorfin dekat otak. Jadi kalau kita tak ikhlas pun keluar hormon endorfin. Ni perkaranya. Maksudnya. Jadi kalau kita senyum dengan pelanggan walaupun dalam hati kita menyirap kan. Aku pandang kau ni kecil besar. Dalam hati ni kan. Ya faham. Saya faham. Faham kan? Tetap akan sekurang-kurangnya meredakan kita. Jadi saya nak ajarlah kalau marah sangat dengan orang. Saya ajar kaedah bomoh boleh ke? Bomoh ya. Keluar tangan. Semua keluar tangan. Keluar tangan, masukkan saya dalam ni. Muat kan? Belakang sikit. Masukkan dah, masuk dah. Dah. Right ya? Okey, picit. Picit betul. Picit betul. Dia nak picit betul. Tengok saya betul. Geramnya kot. Picit betul. Picit dah, ya picit. Tapi ending dia mesti macam ni ya. Faham ya? Maksudnya apa? Marah boleh, benci. Jadi palsu kalau marah dengan suami, bang, sekejap, diri kat situ. Faham ya? Marah boleh, benci jangan. Jadi kalau kita senyum, keluar hormon yang baik-baik, endorfin. Sebab tu kita guna PAS ni. Kan? Pandang, angguk, senyum, sapa. Saya mengajar untuk grup pengutip tol gate girl. Kan? Mereka kena praktiskan ni. Dah lah susah. Yang datang pula lori, macam mana nak senyum cik? Dah lah masa tu singkat saja. Kadang-kadang kan kena nak top up touch and go. Kan? Dengan lori bunyi bising kan? Kadang-kadang mereka pun buat silap. Orang tu bagi 50. Jadi dia 50 cakap telefon. Jadi kat dalam tu takkan nak jerit, cik! Berapa cik? Kan? Mesti boleh buat gaya. Sini kan? Betul tak? Jadi bagi 50. Kita buat begini, maksudnya dia anggap. Jadi maksudnya 50. Rupanya tak, RM5. Payah ya? Payah. Sebab itu nak tak nak kena dia kata dengan asap tolnya kan, dengan asap kenderaan. Jadi banyaklah cabaran-cabaran yang mereka hadapi. Ada yang gatal-gatalnya kan. Bila diserahkan duit siap pegang tangan. Sebab tu dia pakai glove. Kan? Alright, lepas tu di bawahnya disertakan dengan pedang samurai tak ada. Tapi dia kena buat PAS ini. Dia kena buat PAS ini supaya mereka dinilai customer service yang baik. Dan alhamdulillah syukur ya, tim yang saya mengajar, highway yang saya mengajar highway lead truck. Kalau pergi ke KL ada LDP itu semua di bawah lead truck lah merupakan tim yang terbaik berbanding dengan semua tol-tol yang lain. Sebab dia praktiskan PAS ni.
Siapa tak sempat lah. Tapi dia pandang, angguk, senyum. Dan rupa-rupanya pelanggan gembira. Sampai sekarang dah banyak tersenggol kan. Right? Tapi yang dekat guard kan ada guard seorang. Dia sangat gembira. Walaupun dia tak communicate. Bila dia buat survey, rupanya orang kata Tol tu lah orang yang paling orang suka bila masuk. Sebab apa? Dia melayan secara baik. Apatah lagi ini peristiwa yang saya pernah alami lah. Kan? Saya berhenti dekat Tol Gombak, bayar tol, awet tol tu kan, dia kata, bang minta maaf, boleh tak saya nak beritahu sesuatu. Apa ya? Handsome lah bang ni kan. Saya pun ambil duit kan, pulang dengan penuh senyuman ya. Alhamdulillah. Mungkin tipu saja. Tapi ada tak orang saya rasa betul-betul? Ada je kat mu. Mungkin itu maksudnya tapi alhamdulillah ya, gembira. Masih belum kahwin lah Masih belum kahwin Sangat gembira. Okey, jelas ya. Jadi ini yang dimaksudkan dengan I'm okay, you are all. Okey, ini berkaitan yang tadi berkaitan dengan senyum. Supaya bila kita senyum, ada tak kemungkinan pelanggan kita gembira? Confirm lah. Ada tak siapa kat sini kalau orang senyum dengan dia marah? Balik rumah, Nina balik rumah nangis. Pasal apa Nina? Pasal apa ni tak tahu lah. Orang senyum dengan saya. Dia tak suka, ada ke? Kalau ada berlaku tu, beritahu saya ya, kita akan hantar ke Tanjung Rambutan. Something wrong somewhere. Faham ya? Right. Tapi kalau kita normal, kita suka tak orang senyum? Suka. Sebab apa? Bila kita senyum adalah bahasa lenggok tubuh badan semula jadi yang menandakan kita ni nak berbaik-baik dengan orang. Betul tak? Saya kadang-kadang orang lepak kedai mamak bukan bulan puasa, contohlah kan. Kalau kat Melaka ni kuranglah kedai mamak, tapi kalau saya pergi KL selalu lepak kedai mamak lah. Kadang-kadang bila kita seorang-seorang kita nak juga sembang-sembang dengan orang kan. Dan bila kita tengok dia, saya senyum dulu, dia bersenyum. Bukan perempuan lah, lelaki lah. Kan? Jadi biasanya mudahlah sembang. Sebab apa? Sebab dua-dua tunjuk signal yang baik. Biasanya. Sahabat saya lagi dahsyat, dia ni mutawif umrah. Dia kata, aku jadi mutawif Zul. Aku taklah pandai sangat bahasa Arab. Tapi kadang-kadang aku nak juga sembang dengan orang. Kadang-kadang nak sembang juga dengan Pak Arab. Kemudian macam mana kau sembang? Kita orang sembang bahasa badan je lah. Biasanya mula-mula aku akan beri salam. Assalamualaikum. Haji. Kakak Arab haji kan. Jadi tengok respon orang Arab tu. Dia jawab, Waalaikumsalam. Dia tak nak sembang lah. Itu maksudnya, itu signal. Betul tak? Dia jawab salam betul. Right? Dia. Tapi bahasa dia tidak mahu bersembang. Tapi kalau dia, Waalaikumsalam. Haji. Maksudnya dia nak bersembang kan? Alright. Kemudian nak cakap apa? Kawan saya pun tak pandai bahasa Arab. Dia nak sembang. Pak Arab kan tanya. Saya nampak tag kan? Malaysia. Bagus. Pak Arab kata kan? Lepas tu dia pun Arab. Bagus tu saja. Lepas tu nak sembang apa lagi? Nak sembang apa? Bahasa badan lah. Maksudnya Pak Arab tanya, kahwin berapa? Pak Arab cakap, ini salah. Kan? Macam saya pun tak pandai bahasa Arab. Kan? Saya tahu, ihdinas siratal mustaqim je. Sebab itu dalam Fatihah, kita tahu, tunjuk aku ke jalan yang lurus saja kan? Kalau sesat kat Mekah, tanya Pak Arab, Syekh, ihdinas siratal mustaqim? Masjid? Kan? Contoh itu saja yang tahu. Kan? Kalau agak-agak sesat, inna lillah wa inna lillahi raji'un. Kan? Maksudnya kepada Allah dia datang, kepada Allah juga kita kembali. Maksudnya contoh lah kan. Contoh. Jadi kawan saya kata macam tu lah. Pak Arab kata umpat. Kan? Lepas tu nak apa lagi? Itu je. Kalau nak. Kalau tak nak, game over lah. Jadi kalau dalam konteks kita, dalam pelanggan, kita kena naklah komunikasi dengan pelanggan tu ya. Jadi sebab itu langkah pertama, tunjuk senyum dahulu. Dan pelanggan boleh rasa. Sebab tu kalau saya mengajar customer service menggunakan telefon, pelanggan boleh rasa. Sebab tu biasanya kalau kita geng-geng yang kutip hutang, dia telefon waktu bila? Waktu petang. Kan? Sebab apa? Dia tahu kita dah balik kerja dah, betul? Ataupun waktu cuti, betul tak? Kita akan nampak nombor-nombor yang ni macam bank je ni. Faham? Biasanya gitu. Contoh kan? Alright? Jadi supaya apa? Supaya bila kita okey,
kita harap pelanggan kita juga akan okey, alright. Kita harapan kita okey. Alright. Jadi dalam konteks kita untuk kita banyak senyum, memang kita kena buat persediaan lah. Supaya bila kita datang kerja melayan pelanggan-pelanggan, kita dapat berada dalam keadaan yang sangat baik. Faham ya? Right. Jadi kena ada persediaan. Sebab itu saya biasa mencadangkan untuk puan-puan datang kerja kena ada perancangan. Macam mana nak datang kerja dengan gembira? Macam mana nak datang kerja dengan gembira? Sebab memang tak ada orang datang kerja tu dengan penuh kegembiraan. Puan Man datang kerja gembira ada tak? Tiba-tiba macam excited. Kerja ini. Ada tak? Ada tak? Boleh tanya. Ada tak siapa kat sini? Puan? Ada ke? Husband? Masya Allah dia luar biasa manusia ke jin ni sebenarnya Ada tak? Jadi kalau contoh ataupun kalau melainkan kalau contoh betul-betul kerja dia memang itulah kerja yang dia paling suka. Pada semalam saya tengok podcast Emilia dengan Ziana Zain. Studio Sembang. Studio Sembang. Saya dengan Emilia tu ex-girlfriend. Jadi kalau saya travel jauh-jauh biasanya saya suka tengok podcast. Malam saya tengok podcast dia kan. Right. Jadi dia punya sembang dengan Ziana Zain. Ziana Zain kata saya memang sangat suka menyanyi. Kan? Dan zaman-zaman awal saya masuk memang menyanyi saya tak kisah bayar bahal ke sikit, yang penting saya dapat menyanyi. Jadi orang macam ni kalau kerja dia sangat gembira lah, betul tak? Okey, macam kita memang cita-cita jadi tukang jahit ke? Mungkin tak, tuan. Jadi sama juga setiap kerja kita faham. Sebab itu kena ada persiapan. Sekurang-kurangnya kita datang kerja itu gembira. Contoh tidur awal. Sebab kita faham kalau kita tidur awal, tidur cukup, bangun happy. Macam anak kita lah. Kan? Anak kita kalau contoh dia tidur tak cukup, bangun tantrum, betul tak? Kalau saya tidur tak cukup. Ataupun contohnya macam sahabat kami sama-sama belajar di UPM, kalau tuan-tuan pernah dengar nama dia, Karam Singh Walia. Pernah dengar Karam Singh Walia? Karam Singh Walia yang terbakar kampung, nampak asap, dia pembaca berita TV3 tu kan. Terbakar hati kan. Karam Singh Walia kalau ikut kawan-kawan dia cerita, dia pagi-pagi kena minum Nescafe. Kalau minum Nescafe, happy. Jadi itu semua rancangan untuk dia gembira. Boleh ke? Jadi saya nak tanya semua orang, apakah rancangan masing-masing untuk datang kerja gembira? Cuba rancang, cuba fikir. Mungkin pakaian, mungkin makanan, mungkin sebab nak jumpa orang, mungkin sebab apa saja, sebab-sebab yang lain. Dan apa yang kita lakukan? Boleh ya? Saya bagi masa sekali lagi 6 jam setengah, kali ini 7 jam ya. Untuk fikirkan apa yang kita lakukan untuk datang gembira. Alright, cuba ya. Supaya kita boleh mampu banyak tersenyum. Datang kerja. Boleh? Saya fikir-fikir jangan tengok saya saja ya. Kalau fikir saya tak nampak ya. Macam saya kan. Saya bagi contoh lah supaya tuan-tuan boleh faham apa yang contoh yang cuba saya sampaikan ya. Contohnya agak-agak saya bila saya mengajar, perlu tak saya buat persiapan untuk datang kerja gembira? Iyalah. Sebab pertama bila orang datang kursus, siapa yang suka pergi kursus, betul tak? Tak ada orang suka pergi kursus. Biasanya pergi kursus ni terpaksa saja. Ni datang sukarela ke terpaksa? Terpaksa. Kan? Sebab apa kalau tak datang kena bagi surat kalau boleh, betul tak? Kan? Apa Ica minta 10 surat. Siap kena cop JKK sekali ibaratnya lah. Jadi nak tak nak kena datang Cik Zul kursus ni, betul tak? Jadi saya biasa je ni sikit. Saya kadang-kadang peserta 1000 orang, 600 orang, 700 orang seminar dan sebagainya. Jadi daripada 600 orang tu mungkin separuh tak berapa suka datang tapi datang terpaksa. Sebab apa? Mungkin dapat bantuan lah, dapat barang atau nak dapat sijil dan sebagainya. Jadi kalau saya yang menyampaikan, kena saya lah yang paling seronok datang kursus tu. Sebab bayangkan kalau contoh saya tak seronok. Tiba-tiba contohlah pagi ni saya mengajar kan. Assalamualaikum semua. Saya pun sebenarnya tak berapa mood nak bincang pasal hemat pelanggan pagi ni. Tengoklah ya, kita bincang sikit-sikit pasal customer experience ni. Kalau saya rajin lah saya sampai kan. Kalau tidak nanti, tengoklah macam mana. Agak-agak apa berlaku? Dia bukan saja jasad hilang. Dengan roh-roh sekali. Kan? Maksudnya. Ya. Jadi saya kena paling ceria ketika mengajar. Apa khabar semua? Okey ke? Walaupun tengah gaut. Ya, walaupun kadang-kadang saya mengajar tengah gaut ni, kita harus
maju ibaratnya gitu. Sebab tu kalau contoh kalau saya mengajar kursus-kursus kesawanan dan sebagainya, nak bagi semangat. Mestilah Cik Zul datang bagi semangat, Cik Zul semangat ya. Saya kena bagi semangat. Sungguh-sungguh walaupun kita tak berapa semangat ni. Kan dengan gaut lah kan, dengan burung berak kat cermin kereta lah, macam-macam tak halangan. Ya, jadi saya buatlah banyak persiapan. Contoh, tidur awal. Sebab saya sekurang-kurangnya kena tidur 5 jam. Jadi saya make sure lah nak bangun 5 pagi, pukul 12 dah wajib tidur. Jadi kena buat persiapan. Kemudian pakai baju yang paling menggembirakan kita kan. Saya suka pakai baju-baju bandel. Sebab bila kita bandel tu pula, harga paling murah, hantar dry cleaning nampak baru. Rasa cerdik sungguh. Ni geng-geng kedekut lah. Contohnya kan. Apa lagi? Makanan lah jangan mahal tapi sedap. Okey, kalau saya pergi contohnya aku sudah sebut kat tempat yang bandar-bandar. Contoh kat Jalan Tun Razak Kuala Lumpur, kan? KLCC, confirm makan nala je kan, air suam pun RM1 kan. Jadi apa saya buat? Saya buat persiapan, beli roti kat Petronas, makan dalam kereta, rasa kenyang. Telefon usia, ada makan tak? Ada, alhamdulillah. Kan? Itu semua perancangan supaya kita datang kerja gembira. Kalau tidak, kalau kita hanya mengharapkan accident. Apa maksud accident? Accident maksudnya datang kerja, semua orang sambut kita. Puan Ica, terima kasih Muan datang. Berikan tepukan kepada Muan kerana sudi datang pada hari ini. Terima kasih Muan. Sinilah menjamu selera yang kita sediakan untuk kamu gembira. Ada tak berlaku itu? Tak, jangan harap lah. Kan? Ica dari pagi, Man, jangan lupa. Ya? Yang tu buat kan? Macam-macam benda pula kan? Jadi sebab itu kita jangan harap accident result dia okey. Kena harap apa? Harap kita buat persediaan. Supaya dengan persediaan kita itu, harap result dia okey. Itu harapan kita. Boleh ke? Jangan lupa fikir. Saya nak tanya setiap orang ya. Saya tak lupa ya, jangan risau ya. Alright, silakan. Okey dah ya, dah 7 jam dah ya. Kita startkan Puan Ica ya. Belum fikir? Okey, silakan. 30 saat. Saya sembunyi ya. 30 saat. Okey, ready? Sebab kalau saya ada mungkin Dina dia tak boleh fikir ya. Okay, saya sembunyi ya. Okey, sedia. 3 saat dah berlalu Alhamdulillah ya, sebab saya pakai jam Casio RM70 ya, tepat pada masanya. Kita mula biasanya lah Puan Su dulu. Apa Puan Su buat datang kerja supaya gembira? Kalau tak ada rancang, kalau tak ada tak apa. Cik Zul, saya memang datang kerja tak pernah gembira kalau boleh nak bunuh orang saja ya. Tapi kali ini saya kena buat perancangan supaya datang kerja gembira. Okey Puan Su, apa Puan Su buat datang kerja gembira? Main dengan anak. Dengan suami tak ada gosong dia, tak ada. Abang keluar awal. Jangan saya tengok muka abang bila saya bangun ya. Ya, maksudnya bermain dengan orang yang kita kasih dan sayang kan. Alhamdulillah ya. Alright. Alhamdulillah. Ya. Environment. Teruju ya Allah, seronok kan. Suka dengan semua orang lah. Alhamdulillah, takut semua orang tak suka Mira pula. Itu risau juga kita. Gol-gol saja ya. Jadi seronok ini contohnya menjadikan kawan sebagai kegembiraan dia. Ini biasanya orang macam ni dia tak nak balik rumah. Kak Ica, saya tak nak balik dah, saya nak duduk sini. Semua jangan balik bersama-sama dengan saya Contohlah maksudnya alhamdulillah maksudnya environment gembira kita punya saya tengok tempat latihan ni dengan pejabat ni memang amat gembira lah. Di samping ingat dunia, ingat juga akhirat ya. Di belakang ada kubur siap ya sebagai cuma kadang-kadang bau bunga mawar tu biasalah buat tak tahu saja ya. Alright, okey baik, terima kasih kepada Puan Mira kita. Kerja dalam bidang kita yang kita minat kan, macam Zainal Zain tu. Memang minat menjahit. Ya Allah kan. Alhamdulillah kan. Memang kalau tak ada kerja pun jahit je kan. Ini yang bagus ya, berbaloi Puan Ica bayar gaji ya. Alhamdulillah. Puan Siti. Datang awal. Pukul 5 pagi dah sampai dah ya. Buka kerja. 6.30 dah sampai dah datang awal. Orang macam ni biasanya kalau gerak awal, macam saya lah. Saya suka gerak pukul 4 pagi, 3.30 pagi gerak kalau jauh-jauh. Kemudian saya tak suka datang awal sehari sebelum sebab saya nak kena tengok anak bini tidur dulu. Kena tengok sebab kita nak spend masa banyak bersama dengan keluarga biasanya begitu kan. Alright? Jadi saya akan keluar pukul 4 pagi. Jadi biasanya harap-harap jangan jumpa putih anak je lah. Doa janganlah jumpa putih anak jumpa putih anak. Jadi banyak gitu sebab keluar awal pagi. Keluar sangat awal pagi. Jadi akan sampai paling awal sebab untuk elak jam. Alright? Baik, terima kasih. Puan, silakan. Sebut. Beritahu pada Puan Wani. Beritahu. Okey, senyum sajalah ya. Jangan risau, saya takut dia bukan manusia ya. Dia senyum saja ya. Orang sebenarnya dia cuti, yang datang ni bukan dia sebenarnya ya. Risau ya. Puan Wani.
Dengar lagu sambil bawa kereta kan. Lagu apa yang suka? Nasyid. Lagu apa? Contoh lagu apa? Artis mana? Artis Bangladesh. Artis Malaysia lah. Artis Malaysia ya. Dona sayang ke? Dangdut ke? Sungguh ku tak mampu. Bukan ya? Nasyid lah ya. Iman tak dapat. Contoh. Okay, Pak Man? Layan movie. Dahsyat seru ya. Patut Isha kata selalu lambat tak kerja ya. Saya tengok movie je kerja ya. Okey. Layan movie tak boleh ya. Boleh dapat apa. Yang penting movie cerita apa? Hantu. Anime. Geng Jepun ya. Geng Jepun ya. Alright, okey, Pak tak ada je kena kerja lah. Aku ni kan siapa nak bayar gaji ya. Tak apa ya. Baik, yang penting ada peran cangan. Lepas dulu mungkin tak sedar. Yang rupanya kita kena buat perancangan untuk datang kerja gembira. Buatlah apa saja yang termampu. Datang kerja sebab kawan-kawan, datanglah kan. Right? Datang kerja sebab dapat main dengan anak-anak, silakan. Main dengan anak, kalau anak ada pergi sekolah, main dengan anak jiran kan. Apalah, yang penting kita buat sesuatu. Sebab kalau kita tak buat sesuatu, ibaratnya kita mengharap accident result dia okey. Faham? Kita berharap. Tuhan bagi kita 3 perkara secara adil dan seksama. Yang pertama, namanya ruang. Ruang maksudnya selagi kita hidup, maksudnya luas untuk kita pergi. Yang kedua, Tuhan bagi nama dia peluang. Peluang maksudnya apa? Selagi ada turun dan naik nafas kita, dan kita masih ada peluang. Sebab saya kadang-kadang dalam sesi kursus, kadang yang datang tu macam-macam. Ada orang luahkan perasaan yang hidup dia dan sebagainya kan. Pagi ni saya baca dekat Twitter kan. Dekat Twitter yang Fatihah dia tulis satu Fatihah pelakon. Fatihah kan. Dia kata netizen jangan salahkan dia kalau sekiranya dia keluar agama. Faham ya? Itu contoh. Jadi ini contoh dia yang dinyatakan. Kita tak pasti baca Twitter kan yang ditulis oleh itu. Jadi itu semua kita kena rancang untuk buat persiapan. Tuhan bagi kita peluang. Jadi apa yang berlaku dalam kehidupan kita selagi ada nafas, maksudnya masih ada peluang. Jadi kalau orang jumpa saya macam tu, saya cuba tarik nafas. Kita cuba buat sama-sama. Semua boleh tarik nafas kan? Ya, cuba tarik nafas. Tarik sampai mati. Boleh ke? Tak boleh ya. Okey, sekarang cuba lepas pula. Lepaskan nafas. Sampai mati. Boleh ke? Tak boleh ya. Selagi Tuhan kata kau masih kekal, selagi itu masih ada nafas turun dan naik sampai masa hujung. Tarik nafas, tarik je lah. Habis. Jadi selagi ada nafas naik dan turun, maksudnya Tuhan masih bagi kita peluang. Yang ketiga, Tuhan bagi kita secara adil dan sama, namanya pilihan. Yang pertama tadi ruang. Yang kedua, peluang. Yang ketiga, pilihan. Jadi kalau kita boleh pilih lah. Kalau kita boleh pilih datang kerja gembira, pilihlah. Kalau kita boleh pilih untuk bersedih, buat apa pilih bersedih? Datang ke gembira lah. Jadi ini semua pilihan-pilihan. Saya ada baca satu kisah. Seorang mamat ni, dia sentiasa memilih untuk gembira. Sebab apa? Dia kata, aku boleh pilih untuk marah dan gembira. Buat apa pilih marah? Pilih gembira lah. Aku boleh pilih untuk komplain dengan berpuas hati dengan apa yang aku dapat selama ni. Buat apa aku nak pilih yang komplain? Pilihlah yang aku berpuas hati. Maka Tuhan bagi kita pilihan. Boleh ya? Jadi itu dalam konteks. Maka kita boleh pilih tak untuk rancang untuk datang kerja gembira? Ya. Sebab apa? Sebab bila kita gembira, ada tak kemungkinan orang lain gembira? Penting. Terutama kepada Puan Mira kita kan. Sebab dia environment. Agak-agak yang datang semua macam mayat kan. Agak-agak dia gembira tak? Dia tak gembira. Tapi kalau kita ceria kan, Mira! Dia gembira. Dan jangan lupa itu juga merupakan satu ibadah. Sebab kita menggembirakan orang lain. Itu perkaranya ya. Alright, jadi itu konsekuensi. Sebab itu pembelajaran kita yang pertama, dalam konteks kita banyak senyum. Alright. Kemudian kita nak faham, dalam komunikasi ada beberapa elemen-elemen yang kita kena faham. Contohnya, yang pertama namanya words, itu kata-kata. Tapi kata-kata tu paling banyak ke? Tak, 7% je rupanya. Sikit je. Jadi daripada banyak saya cakap ni, daripada pukul, tadi kita mula sesi yang kedua pukul
9.45 lebih kurang kan. Sekarang dah pukul 10.20. Agak-agak berapa banyak cakap dengar apa yang saya cakap? 7% je. Cuba berapa perkataan dah saya cakap dah. Ingat, tak ingat 7%. Tapi saya perlu sertakan dengan yang paling besar. Apa yang paling besar? Voice tone. Kan dia kata kita kena harus maju. Pilihan yang Tuhan bagi ada 3. Up kan? Itu namanya voice tone. Sebab tu saya tak boleh mengajar dalam voice tone yang sama. Kita dalam konteks kehidupan kita kena rancang. Faham tak? Apa berlaku? Tak dapatlah dalam sudut 38%. Benda apa lagi? Kena ada pula body language. Nampak tak saya silat daripada tadi? Dia macam mana? Okey ke tak okey? Kan? Dia nak terpejam tu sebab saya tu. Kan? Nama salah sebut pula Dina kan? Tukar nama lah, tukar dia kan? Dia asyik nama Dina, kan? Jadi kena ada juga body language. Sebab itu dalam konteks kita komunikasi dengan pelanggan, senyum tu masuk dalam mana? Body language. Pandang, angguk, senyum. Tak cakap pun, betul tak? So dia dapat tak banyak kat sini? Ya, 55% kan? Kemudian siapa? Assalamualaikum. Jangan sebab Assalamualaikum. Lain pula maksudnya. Kan? Assalamualaikum. Sebab tu saya kalau isteri atau suami jangan guna panggilan bang ataupun punya isteri. Kan sama-sama kan suami panggil apa? Panggil abang. Abang panggil sayang. Jadi kalau contoh sayang tu tepat. Sebab kalau tengah marah, sayang juga kan? Kan kalau tengah sayang, yang kan? Faham kan? Cuma kan banyak orang tukar dapat anak tukar kepada mak kan? Ibu kan? Ibu, bapa, kan buruk bunyi kan? Itu baru umur 20-an. Dah masuk 60, dia dah tak ada ibu pun. Hey! Jawab tu je. Jadi kena panggil tu juga secara betul ya. Sebab tu dalam konteks voice tu pun penting. Jadi sayang tu paling tepat lah. Kan? Sayang. Kan? Betul kan? Itu nasi je kan? Alright. Maka dalam perkataan berapa banyak? 7%. Ini saya nak sedarkan dalam khidmat pelanggan amat penting. Menunjukkan body language, voice tone yang betul dan juga perkataan yang kita pilih. Maka kadang-kadang dalam konteks perkataan tak banyak cakap pun tak apa. Macam Puan Dina kita kan. Saya kena fikir supaya tak selalu sebut dia dan Dina tu kan. Right? Dia tak cakap. Tapi dia ya. Maksudnya apa? Boleh tak saya fahami bahasa dia? Boleh. Sebab dia kata dia dalam hati sudah bertanya. Bila nak habisnya? Kan? Contoh saya jawab nanti insya-Allah 10.45 kita habis untuk sesi seterusnya Okey. So ini dari sudut kefahaman kita dalam konteks kita berhubung dengan para pelanggan kita Baik. Kemudian kita kena faham dalam komunikasi tak semua orang kita boleh rapat secara cepat. Tuan-tuan jangan pula tiba-tiba first time jumpa pelanggan tanya anak berapa ni? Bila kahwin suami kau baik ke tak baik sebenarnya? Tak boleh. Sebab apa? Sebab kita biasa dalam hukum komunikasi dia punya hukum dia. Ni yang dikeluarkan oleh Why Am I Afraid to Tell You Who I Am oleh John Powell. Apa maksud John Powell kata? Ini adalah 5 degrees of communication. Orang-orang yang first time kita jumpa, biasanya komunikasi kita berbentuk klise. Panas ke ni kan? Panas. Tu je. Kan? Panjanglah beratur. Panjang beratur. Sedap ke? Sedap. Faham tu kan? Ada tak siapa first time jumpa orang, account bank berapa? Ada tak? Tak ada, betul tak? Ni secara klise. Jadi ni kena faham. Pelanggan-pelanggan kita yang baru, tuan-tuan kena faham, jangan tanya soalan yang mencabar minda, kena bagi teka-teki. Minta maaf, terima kasih, pandang, angguk. Selamat datang ke Bikabu. Sila jawab teka-teki saya ya. Cuba teka. Boleh tak? Tak boleh. Faham tak? Jadi kita akan kalau nak sembang yang klise-klise. Panas ni puan ya. Panas lah. Puan datang ni apa motor? Ya panas. Itu je cukup. Tak payah sembang puan ada berapa adik-beradik puan? 4.
Ada yang kena hantu raya saka ke? Tak payah. Faham tak? Sebab apa? Sebab itu yang boleh sembang kalau semakin melainkan kalau pelanggan tersebut pelanggan yang lama. Dia datang pun nak cari, saya nak cari Mira lah. Faham kan? Kita pun, Mira ni kawan kau datang, dia pelanggan. Tapi dia dah jadi kawan kita. Jadi bolehlah kita sembang-sembang yang detail. Aku dengar suami kau outstation, betul ke? Barulah boleh tanya. Sebab dia semakin rapat. Maka ini biasa kalau pertemuan pertama, klise lah. Soalan-soalan asas. Kan? Orang tadi kalau lelaki, kalah kan bola malam tadi 2-0 Malaysia kena dengan Oman. Tak tengok tapi kalah. Ya ke? Sembang macam tu. Yang tidak langsung ada kesan-kesan. Kan? Contohnya bulan Ramadan dah berapa puasa kita? Boleh lah. Orang takkan marah tanya kan. Jangan nak tanya yang detail. Puasa ke tidak? Dia tak boleh. Faham kan? Dan semakin dah dalam. Yang kedua baru kita boleh, kalau semakin rapat berkaitan dengan fakta. Kan? Contohnya dah berapa hari puasa ada fakta. Biasanya kita dah sembang yang awal klise dulu. Baru masuk kepada fakta. Dah semakin rapat baru kita boleh tanya kepada pasal pendapat. Jadi pelanggan kita biasanya selepas menggunakan produk kita baru kita tanya dia pendapat dia. Dia boleh keluarkan pendapat dia secara jujur. Dia boleh tahu yang jujurnya. Kemudian ini yang semakin rapat lah. Yang saya tak haraplah kita terhubung dengan pelanggan kita dalam konteks perasaan. Puan Siti, saya nak call Puan Siti boleh? Ya. Saya ada masalah dengan suami, tak Puan Siti bantu saya selesaikan. Kata perasaan. Itu bukan kerja kita. Boleh ke? Mereka kalau kerja kita ni orang kaunseling dan sebagainya boleh kita. Tapi ini nak faham untuk jump power. Jadi ini biasanya mungkin orang-orang yang kalau kawan-kawan dipanggil sebagai orang-orang yang BFF kan? Best friend forever. BFF. Antara kita ni pun tak semua jadi BFF. Mungkin Dina BFF dengan Wani, betul ke? Tak. Musuh, Masya Allah. Contoh kan? BFF, best friend forever. Jadi kalau best friend, mungkin sampai kepada pendapat, betul tak? Best friend forever. Perasaan dan keperluan. Saya kalau geng-geng rapat saya yang biasa dah geng-geng training. Kalau kita duduk semeja, dia tiba dia bagi duit. Kenapa kau bagi aku duit? Nampak muka kau tahu kau tak apa ada duit. Duit 50 ni. Keperluan. Ini atas maksudnya apa? Maksudnya semakin rapat. Ini nak kena faham dari konteks itu ya. Alright? Jadi ini contoh-contoh ayat-ayatnya. Okay, ya. Tuan apa khabar? Sihat ke? Okey ke? Ini yang per bulan. Jadi kalau contoh customer tu datang sedang tengok, kita tanya yang simple lah. Tapi jangan push sehingga menekan. Kita pernah rasakan kalau kita masuk kedai orang tu ikut je. Kita berhenti, dia berhenti. Kan kita tap, dia pun langkah setapak kan. Kita rasa rimas tak? Rimas. Jadi sebaiknya apa patut kita buat? Ya, tegur puan, saya kat sini. Kalau apa-apa puan, jeling saja saya nampak. Cukuplah tu. Ni tak kita ikut je. Kita pun tulis ke belakang, dia ke belakang, kita ke belakang kan. Dia depan, kita depan. Kan saya tak selesa tu tak? Jadi kita betul selamat datang ke kedai. Contoh kalau showroom kita, selamat datang ke Bikabu, puan nak pilih-pilih barang kat dia. Saya dekat sini, puan pilih dulu. Apa-apa puan panggil saya. Kita ada kod nama puan kod bilang saya 43322563. Puan sebut saja puan. Maksudnya puan panggil saja jadi saya datang. Faham tak ni? Jadi dalam bahasa-bahasa yang mudah. Kemudian kalau dia dah lama dah sembang-sembang yang kita, baru kita boleh tanya soalan yang seterusnya. Apa patut kita tanya? Puan dari mana? Orang Melaka ke orang lain? Saya datang pada Negeri Sembilan. Negeri Sembilan. Kat mana Negeri Sembilan tu puan? Kuala Pilah. Jauh je kat datang. Baru dah boleh sembang. Tapi boleh masuk lagi dalam tak? Pada pendapat saya puan kan, orang Negeri Sembilan ni semua hampir-hampir belaka. Tak, jangan bagi pendapat sebab tak rapat lagi. Betul tak? Faham tak? Ini pembelajaran untuk kita menguruskan pada pelanggan kita ya. Kemudian cukup sahabatnya, tak payah sampai ke tahap lain. Kalau kita untuk pelanggan cukup sampai pertama, kedua, ketiga pun dah cukup dah. Jangan lebih lagi ke dalam ya. Melainkan kalau dia jadi BFF kita dan sebagainya ya. Alright, baik. Kemudian tadi yang ni kita buat who do we communicate with ya, dengan siapa kita berhubung dengan. Ini sebab dia nanti nak masuk berkaitan dengan empathy dan sebagainya, EQ ya. Right. Tadi kita dah buat personal tu tak?
Okey, itu antara perkara yang dinamakan untuk kita kenal dengan siapa pelanggan-pelanggan kita. Kita berhubung dengan. Jadi, kita kenal pertama community of practice. Apa maksud community of practice? Dia ni abang dia YB, Adon Moa contohnya kan. Contoh kan. Saya tak tahu lah bukan contoh. Ada kasi adik-adik dia YB? Tak ada. Okay. Right? Contoh. Jadi contoh dia kena ada dia kena dilayan secara lain. Kalau contoh dia isteri dia ada pangkat Datin Sri kan. Right? Jadi kadang-kadang kalau dalam customer service saya akan tanya puan, saya nak panggil puan ke Datin. Oh, minta maaf Datin. Saya dah agak dah Datin tapi saya tanya dahulu. Contoh kan. Saya panggil puan boleh? Saya cik saja. Oh, minta maaf saya panggil cik. Faham tak? Supaya kita tahu. Itu nama dia community of practice. Panggil saya doktor. Oh, doktor. Faham tak? Supaya kita kenal pasti. Dan orang-orang ini perlu dilayan mengikut statusnya. Sebab tu kadang-kadang kita kalau dia tiba-tiba datang tu tak apalah. Kita boleh tanya. Kalau perbualan telefon, kita kena kenal pasti. Sebab tu kalau kita berhubung dengan siapa saya bercakap, saya Datin Faridah ya. Oh, Datin. Jadi Datin saya nak datang you punya kedai ya. Baik Datin datang pukul berapa? Jadi kalau dia nak datang itu pun tak kita layan dia. Kita dah tahu Datin nak datang. Jadi kita kena buatlah persiapan. Sebab apa? Sebab kita kena kenal pasti community of practice dia. Siapa dia dalam masyarakat. Ibaratnya begitulah ya perkara dia. Dia mungkin orang expert dan sebagainya. Alright. Yang kedua, dia lelaki atau perempuan. Senang saja. Dengan perempuan boleh cakap banyak, tak ada masalah. Dengan lelaki cakap nombor saja. Cik, nombor 1 encik ya. Nombor 2, nombor 3. Ini ya betul-betul cakap dengan lelaki macam tu. Cakap dengan suami macam tu, bang, nombor 1, nombor 2, nombor 3. Ingat 3 perkara sebelum datangnya 3 perkara. Kawan kan? Ni apa benda yang kau suruh aku ni? Beli barang 3 perkara sebelum datang 3 perkara. Apa maksudnya? Kalau abang tak beli, akan muncul 3 perkara. Pertama, periuk berterbangan. Yang kedua, ibaratnya gitu ya. Sebut nombor saja. Kalau dengan perempuan boleh sembang lama-lama. Tak ada masalah sebab perempuan memang suka sembang lama. Betul tak? Ya, kita nak ajak kawan makan. Panjang tak sembang mukadimah dia? Panjang. Daripada hal berkaitan cuaca. Panas kan hari ni. Panas. Aku tak tahulah malam tadi. Aku tak boleh nak tidur. Tapi nak ajak makan ni. Kan? Ada kaitan tak makan tu, tidur tu dengan makan tu? Tak ada kaitan. Tapi introduction ni boleh panjang. Jadi kita boleh kenal pasti. Kalau lelaki cakapnya pendek. Sebab tu kalau orang-orang lelaki, kalau sembang, tak sembang banyak. Kalau sembang dengan mulut je. Itu je. Kalau ikat pejabat-pejabat, kan? Sesama pendiri, dah tahu dah. Nak isap rokok kat tangga mana, pukul berapa, jumpa kedai mana, siap lagi dahsyat, kawan dia dah order terus. Kan? Apa yang dia nak minum. Itu lelaki ya. Sebab kuartal lelaki tak banyak cakap. Kalau tadi perempuan berapa banyak senyum? 60. Lelaki 8. Kalau ikut kajian antropologi, lelaki cakap tak banyak. Lelaki cakap 13,000 ke 15,000 perkataan sehari. Macam saya lah. Kalau saya dah trading macam ni, lepas ni dah tak cakap lah. Habis kuartal. Dah habis 15 kan. Perempuan berapa banyak? Sudah pasti dah lebih banyak. Sebab tu perempuan dituduh sebagai kuat berletih. Sebab apa? Sebab kalau ikut kajian antropologi, perempuan bercakap 23,000 ke 25,000 patah perkataan sehari. Ya. Apa berlaku kalau cakap tak banyak? Macam Puan Nina dia tak cakap dengan ni, tapi kat rumah mungkin dia bercakap. Banyak kan? Dia dekat pejabat 2,000 je habis. Jadi balance-nya 23,000. Kat rumah siap lah. Abang, saya nak cakap betul-betul. Apa sebenarnya begini? Nak habis kan? Siap tidur pun bercakap. Sebab nak habiskan kuartal bercakap kan? Ibaratnya begitu. Faham ya? Sebab tu saya kahwin dengan cikgu. Sebab saya belajar ilmu ni. Sebab apa? Sebab cikgu habis kuartal dekat sekolah. Gembira. Alhamdulillah. Cuba masa saya belajar ilmu ni, pengajar tu tak beritahu cikgu ada cuti sekolah. Jadi waktu time cuti sekolah, saya pula diajar dengan pelbagai perkara. Sebab dia banyak patah perkataan. Faham ya? Baik. Kemudian tu dari mana? Dari mana dia datang? Where are they from? Kita kena kenal pasti. Sebab budaya berbeza, tak sama. Faham ya? Alright? Contoh kan? Kalau contoh perkataan segan. Segan lah.
Segan maksudnya malu. Tapi kalau kat utara, segan maksudnya tak nak. Faham ya? Kalau contoh mamak lah kan, kita cakap dengan mamak kan. Pergi kedai mamak kan. Semua benda dia geling. Bayar. Nasi goreng ada? Ada. Ni geling ke? Kita kena tahu daripada datangnya. Faham tak? Supaya kita kenal pasti untuk bagaimana kita nak komunikasi dengan mereka. Apa lagi? Dalam konteks tempat. Dari mana dia datang, dari sudut budaya kerja dan sebagainya. Kalau dia daripada agensi kerajaan, ada tak pakaian formal dia? Ya. Kalau kita pergi ke tempat dia, kita kena ikutlah pakaian dia. Saya akan tengok kalau klien saya yang bila saya mengajar, kalau dia di tempat kerajaan, pakaian kena tie, pakaian bersesuaian dan sebagainya. Kan? Right. Kalau contoh kat corporate macam ni, dia tak pakai tie, saya taklah pakai tie. So dia pakai baju-baju bunga-bunga. Right kan? Contohnya kan. Kalau saya pergi company international, contohnya DHL, dia pun pakai seluar jeans. Jadi saya mengajar pakai seluar jeans lah. Pakai baju kotak-kotak, lengan singsing. Jadi begitu kaedahnya. Faham Dia dalam patah Melayu kata ikut masuk kandang harimau, masuk kandang harimau lah. Masuk kandang kambing mengembik kan. Masuk lagi apa? Harimau. Tak ada, mana orang kandang harimau mati ya. Ikut je. Bila dah puasanya lupa. Faham ya? Jadi ini kita kena kenal. Jadi sebab itu kita ada persona tadi. Jelas ya? Alright, baik. Ini seterusnya baru dalam tadi yang first yang berkaitan senyum. Senyum tu saya tambahkan sikit berkaitan dengan komunikasi secara asasnya. Baik ya. Yang kedua, penting untuk kita kenal pasti belajar apakah yang dimaksudkan sebagai listening. Sebagai listening ya. Listen dalam bahasa Melayu adalah dengar. Hear dengar juga, sama saja kan. Tapi maksud yang sebenar berbeza. Hear dengan listen berbeza. Hear, dengar. Listen sebenarnya kalau ikut kamus Dewan adalah mencerap. Dia bukan mendengar. Namanya proses mencerap. Cuma kita jarang gunalah. Sebab dekat dengan mencirit. Ada suruh jarang guna. Gunanya mencerap. Saya bagi contoh. Contoh tadi suami Puan Siti ni. Puan Siti nak pergi mana ni? Pergi Lotus kan? Alright ya. Contoh kan. Puan Siti nak beli apa? Jadi Puan Siti beritahu lah. Bang, daripada kita pergi Lotus ya, kita nak beli 2 ekor ayam. Seekor ayam hantar rumah mak ya bang ya. Kemudian lepas habis hantar ayam, kita pergi ke pejabat developer sebab kita nak sign rumah ya bang. Perjanjian kita, rumah yang baru kita beli. Kemudian kita akan pergi ke rumah Kak Limah ya sebab saya nak hantar baju untuk dia jahit. Suami berkata, oh, okey kan. Bila keluar, tiba-tiba dia kata, nak pergi. Itu hear. Maksudnya apa? Masuk telinga kanan, tak keluar. Pantul balik saja. Sebab dia kalau masuk kanan, dia keluar kiri, ada juga dekat-dekatnya Puan Su kan. Adalah juga dekat-dekat kan. Ni tak masuk langsung. Dia cuma menjawab saja. Faham ya? Cumanya yang kita nak tambah baik adalah dalam konteks listening. Apa maksud listening? Listening dia punya proses dia yang pertama, kena hear. Kena dengar lah. Kena hear. Ni tulis ya. Saya tak ada sertakan dalam nota. Hear ya. Tulis ya. Hear. Yang kedua, kena understand. Kena faham. Yang ketiga, Yang kedua, attention. Ini yang kedua. Hear, attention, understand. Yang ketiga ya. Yang keempat, remember. Hear, attention, understand and remember. Jadi kalau contoh suami tadi, kalau dia buat proses listening, dia ingat tak? Attention. Apa maksud attention? Dia tak tengok TV, dia tengok Puan Siti. Ya, dia tengok. Maksudnya attention. Sebab tu kalau kita cakap dengan pelanggan, contohnya kena tengok wajah dia. Ya puan, apa boleh saya bantu? Tak boleh tiba-tiba tengah menjahit. Ya puan, apa? Saya dengar-dengar. Itu tidak ada attention. Ini namanya eye contact. Attention. Okay. Yang ketiga, berkaitan dengan understand. Apa maksud understand? Faham apa yang dia sampaikan. Kemudian, last kali, remember. Jadi keempat-empat proses ini, barulah nama dia listening.
Jadi kalau suami tadi dia listen, dia tahu nak beli ayam berapa ekor. Pertama nak pergi Pak Siti ajak pergi mana? Pergi Lotus. Lotus nak beli apa? Ayam 2 ekor. Seekor ayam hantar ke mana? Rumah mak. Lepas tu nak pergi mana? Dah lupa. Pergi mana? Pergi developer. Kan? Sains sebab beli rumah kan. Kemudian pergi mana pula? Rumah siapa? Untuk hantar? Ya, jadi kalau siapa yang boleh ikut jawapan yang saya berikan tadi ketika saya menyampaikan contoh, dia listen. Siapa yang apakah benda? Ketika itu perempuan hanya hear. Masuk telinga kanan, tak masuk langsung. Bantul balik. Faham ya? Jadi kita penting tak kita praktiskan ni kepada pelanggan kita? Ya, amat penting untuk kita faham. Jadi kalau orang tu pekak, boleh tak dia listen? Boleh. Sebab dia tak boleh hear saja. Boleh tak dia attention? Boleh tak dia understand? Boleh tak dia remember? Kalau kita komunikasi secara WhatsApp, boleh tak kita listen apa yang pelanggan kita beritahu? Boleh. Attention, understand and remember. Baik puan, daripada ini kita WhatsApp. Daripada komplain puan, saya dapat senaraikan 4 punca utama. Kita senaraikan. Yang pertama, sebab ada kain defect yang sampai. Yang kedua, hantarannya lambat. Yang ketiga, yang keempat. Betul ke puan? Ya. Maksudnya dia faham prosesnya. Sebab itu amat penting kecemerlangan kita bila berhadapan dengan para pelanggan untuk kita belajar untuk listen. Ini perkara dia. Faham ya? Ada tak benda ni berkaitan dengan respon? Tak ada. Tak ada. Jadi kalau berhadapan dengan komplain pelanggan, ada tak perkara yang kita perlu respon? Ini perkara yang kita kena buat dulu. Hujung baru respon. Kalau kita terus respon, tu tanda kita tak attention. Kita tak understand. Dan kita tak remember. Faham ya? Jadi ini dalam konteks yang berkaitan dengan listening skill dalam antara ciri-ciri kecemerlangan bila kita berhadapan dengan para pelanggan kita. Boleh ya? Sebab apa ya penting? Kita kena faham setiap karakter yang kita tunjuk akan memberikan impak kepada perasaan seseorang. Perasaan itu akan diterjemahkan dalam bentuk tindakan. Contohnya, ya, ramai orang berhenti sebab bos dia kerek. Sombong. Kan? Icha taklah sombong kan, insya-Allah ya. Puan Icha tak sombong kan. Tapi bayangkan kalau Puan Icha ni pembengis. Datang kerja marah. Kerja rajin. Apa je kerja lambat-lambat? Orang suruh cakap tak cakap. Dia dah contoh kan. Marah. Agak-agak hari yang paling malas datang kerja hari apa? Hari Isnin. Bangun pagi. Allah. Kenapa tak Ahad sentiasa? Sentuh dahi. Tak demam dah pula. Kan? Aduh, kenapa tak demam? Oi, contoh kan. Kan? Kena pergi kerja tak? Dia pergi kerja. Tapi dia rasa dengan berat. Sebab apa? Sebab terbayang muka bos. Sebab ini bukti karakter yang kita tunjuk ada mempengaruhi orang lain. Sebab tu kita kena faham. Sebab ada orang kata, aku tak kisah. Aku kalau cakap lepas je. Orang nak terasa dah. Lantak pergi dia. Kena faham. Karakter yang kita tunjuk akan memberikan kesan pada orang lain. Dia kena faham. Ini perkara yang kita, sebab tu dalam dunia pekerjaan, tunjuk karakter berhemah semungkin. Sebab apa? Biar orang gembira dengan kita. Kan? Siapa kat sini kalau dia cuti, orang rindu dia. Man, kau cuti berapa hari tu? Sehari, alamak, rasa macam 6 tahun kau tak datang. Datanglah cepat ya, semoga cepat sihat. Ada ke tuan? Tak ada. Ataupun depa kalau kau tak datang dia memang buat potluck. Alhamdulillah man dah datang. Kalau boleh janganlah datang lagi. Kalau boleh kan. Itu tanda something wrong somewhere lah. Mungkin tindakan yang kita tunjuk itu tak berapa baik. Faham ya? Maka sebab itu dalam customer service karakter juga perlu ditunjukkan sebaik. Sebab apa? Sebab kalau pelanggan itu gembira, dia akan disertakan dengan tindakan. Dia akan gembira. Jadi antara tindakan pelanggan kita menunjukkan dia gembira, apa dia? Dia share. Dia kongsikan. Kita tak suruh dia promote pun, dia kongsikan. Kalau nak beli tilam, beli tilam ni. Bagus. Kalau nak beli kari pap, beli kari pap ni. 6 hari kenyang.
Kan? Faham ya? Jadi disertakan dengan tindakan. Alright ya. Ini contoh yang keempat. Saya masa tak panjang lagi, kita ada lebih kurang lagi 10 minit ya dalam kita punya ni. Right? Yang tajuk yang ketiga iaitu berkaitan dengan empathy. Ingat kan empathy tu? Empathy ya. Empathy tu maksudnya meletakkan diri kita di tempat para pelanggan kita. Jadi contoh, kalau kita letakkan diri kita di tempat para pelanggan, kalau contohnya dia first baby mom kan, kita kena faham excitement dia tu untuk menerima barang tu. Sebab tu dia tanya bila nak sampai, sebab dia excited. Mungkin baby tak keluar lagi, betul tak? Tapi dia excited menunggu, membeli barang tu satu. Sebab tu biasa orang-orang yang dapat anak pertama, semua barang-barang dia beli baru. Dia takkan beli bundle sebagainya, betul tak? Baju baru, tilam baru, suami still lah. Apa lagi? Apa lagi? Semua baru, betul tak? Anak yang kedua? Pakaian kakak. Sebab dah kurang excitednya. Faham ya? Contoh. Jadi kita kena faham excitementnya tu. Faham ya? Jadi kalau contoh dia nenek, cucu pertama dia excited. Jadi kita kena faham dia excited. Jadi kita hantar cepat-cepat barang tu. Biar dia sampai, dia excited, dia gembira. Order. Belum order barang dah sampai. Baru niat nak tekan. Barang dah sampai. Ya Allah, cepatnya. Ini contoh saja ya. Jadi kita kena letakkan diri kita di tempat ni. Kemudian kalau berlaku contoh perkara yang tak diingini, ada defect. Kita kena belajar juga apa yang dia dah rasa. Frust tak dia? Frust. Kita kena faham. Puan minta maaf ya puan ya. Puan dah dapat barang tu kan? Lantak koma lah ya. Puan dah bayar. Kita minta maaf puan, saya faham macam dia puan rasa, kita bagi yang baru ya. Yang lama tu puan ambil secara percuma. Kita bagi yang baru. Kemudian saya tak post. Puan tinggal kat mana? Perlis. Saya datang malam ni. Naik bas. Puan tunggu saya kat stesen ya. Untuk santai. Ibaratnya gitulah. Faham tak ni? Menunjukkan yang kita ni memahami apa yang dia ya rasa. Agak-agak kekal tak dia dengan kita? Kekal. Kan? Itu perkara yang kita nak lakukan, sebab ini dalam bisnes sangat-sangat penting hal berkaitan dengan customer. Maka apa itu EQ? Ini empathy itu perbicaranya dalam konteks ini adalah dalam konteks emotional quotient, kecerdasan secara emosi. Pernah dengar pasal IQ? Pernah dengar? Itu intellectual quotient, kecerdasan secara kita menyelesaikan masalah IQ. Right? EQ berkaitan dengan emosi. Emosi itu maksudnya kemampuan untuk mengawal dan mengelolakan diri sendiri. Okay? Dan orang lain daripada aspek perasaan, emosi dan tingkah laku. Maka ada dua elemen kat sini. Pertama, kontrol diri sendiri. Yang kedua, bantu untuk uruskan orang lain. Sebab itu tadi saya bincangkan. Kenapa kena datang kerja Gembi? Itu semua dalam konteks menguruskan diri sendiri. Mana mungkin kita nak layan orang lain sebaik yang mungkin kalau kita tak mampu urus sendiri. Sebab mind and body is one system. Apa yang kita rasa, itu yang akan kita tunjukkan. Itu antara kaitan tadi karakter, perasaan dan juga tindakan. Faham ya? Jadi dalam konteks ini, kita nak kontrol diri kita dan juga mampu untuk menguruskan kemarahan-kemarahan ataupun perasaan-perasaan orang lain. Yang kita fokuskan sini dalam konteks pengurusan pelanggan. Faham ya? Tapi boleh juga untuk puan-puan, tuan-tuan untuk aplikasikan dalam hal-hal berkaitan dengan kehidupan kita masing-masing. Jelas ya? Okey ya. Baik. Apa itu EQ yang tu ya? Jadi dalam konteks EQ, ini konteks EQ saya cepat sikit. Ini semua dalam konteks secara teori. Nanti nota-nota nanti saya akan sertakan nota ya. Saya akan berikan nota yang slide ini dan juga nota yang detail untuk tuan-puan baca bila pulang nanti ya. Alright. Yang kita berikan ni cumanya nota ringkas sahaja. Okey, baik. Dalam konteks kita EQ, ini pembelajaran kita. Yang pertama, kita menguruskan diri kita. Ini bahagiannya. Menguruskan diri sendiri. Okey. Pertama, kena ada kesedaran. Kalau contoh kita nak marah, kita kena sedar kita nak marah. Kan? Dah start pandang Mira tu kecil besar je kan. Dah start marah. Dah start marah kan. Kita tunggu part dia tak siap-siap lah. Kan Mira potong dan sebagainya, bila nak siap-siap potong ni Mira kan. Mira pula dia kata saya kena memotong dengan hati. Kan? Dengan penuh lemah lembut, biar setiap potongan itu penuh makna. Kita tak cepat ni. Kan ibarat dia start marah kan. Jadi kita faham aku dah nak start
marah. Supaya apa? Supaya tidak terlajak kata. Terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata, kalau terlajak dengan pelanggan, apatah lagi. Faham ya? Tak boleh tiba-tiba dah marah-marah. Macam mana puan? Saya punya lakonan tadi okey tak puan? Puan tak boleh buat macam tu kan? Dah marah-marah, kau mangkuk ayun. Kau ingat kita nak sangat jual dengan kau. Tiba-tiba dah habis semua, dah lega. Macam mana lakonan sedih okey ke? Tiba-tiba pelanggan dia kata, ya Allah, saya ingat marah betul-betul. Berlakon rupanya. Alah, berlakon je tu. Kan? Boleh tak berlakon tu? Jangan harap. Kan? Kalau tiba-tiba Ica tekan, tiba marah. Ica, banyak kau bagus sangat kan? Tiba-tiba habis-habis, macam mana Puan Ica? Okey ke saya punya lakonan tadi kan? Macam kalau kau pandai berlakon, nak ambil surat ni, berhenti kerja berlakon lah ya. Biasanya itulah yang kan lakukan. Jadi sebaik tak ada cawangan lain. Kalau Puan Ica tiba ada cawangan kat Tawau, mungkin kita hantar. Okey, Wani ya. Awak pandai berlakon, kita akan hantar awak ke Tawau Sabah ya. Untuk jahit kat sana. Faham itu contoh. Jelas ya? Jadi kita kena faham. Sebab tu kena belajar untuk uruskan diri sendiri. Jadi daripada sudut ini, kita faham emosi kita. Kemudian, baru kita tahu bagaimana untuk menguruskan. Jadi diajar kalau nak marah, apa untuk kita buat? Ya, contoh tarik nafas. Dan ada kaedah masing-masing. Masing-masing ada kaedah sendiri. Kalau dalam Islam diajarkan, kalau kita berdiri, duduk. Kalau kita duduk, marah lagi, baring. Kalau kita baring, marah lagi, guling-guling lah. Dah tempat lain kan. Tapi biasanya, kenapa kena bila berdiri duduk? Sebab mind and body is one system. Kalau kita gembira, biasanya kita berdiri kan. Oh, ya Allah, tak sabar. Gembira, betul? Kalau kita bersedih, apa kita buat? Kita duduk tu baru, kenapa kau kejam dengan aku? Contoh kan? Alright kan? Alright, kalau marah, berdiri. Faham tak? Mesti berdiri. Saya nak tanya soalan. Ya, apa soalan cik? Ni counter pertanyaan ke? Ini saya pernah jumpa satu kes. Saya mengajar, ada orang tu beritahu, cik, saya dah lah besar-besar tulis tu counter pertanyaan. Dia datang-datang, ni counter pertanyaan je. Ya, counter pertanyaan. Saya nak tanya soalan. Cik, silakan, tak ada masalah, cik boleh tanya. Jadi, dia start marah, dia start maki-maki, dia start maki kan. Kemudian saya bertanya pada orang yang peserta tu, apa yang tuan jawab? Saya tak jawab, cik. Sebab saya dah marah dalam hati ni. Kemudian, apa yang tuan cakap? Benda yang marah tu tanya pula, kenapa tak jawab? Ni counter pertanyaan saja. Counter jawapan tak ada. marah. Sebab dia buat lawak kan. Sebab dia kan. Nak dapat jawapan, cari counter jawapan. Ni tanya dah suka hati kau. Kan? Jawapan memang tak ada kat sini. Ibaratnya gitulah. Maksudnya begitu. Jadi kena belajar untuk menguruskan. Maka dalam konteks menguruskan, ini pertama, kita kena ada belajar bagaimana untuk kita ada kaedah masing-masing. Jadi kalau macam tadi kata tarik nafas, apa lagi kita boleh buat? Ambil uduk, keluar, duduk, minum air dan sebagainya. Jadi kalau kita tak mampu handle, apa patut kita buat? Palsu. Kalau tak mampu handle, marah balik kan? Ini pelanggan kita ni. Tak, jangan senyum. Panggil orang lain, Puan Siti tolong uruskan. Kalau kita tak mampu handle. Pergi marah, pergi kat belakang kubur ni jerit je. Wahai ahli-ahli kubur, ingatlah. Faham tak ni? Kalau kita tak mampu handle, ni dalam konteks kita berhubung dengan pelanggan. Ingat je, terlajak perahu boleh diundur. Terlajak kata buruk padanya. Pernah tengok kan kat media sosial kan, yang staff-staff restoran bergaduh bertumbuk kan. Image tu buruk tak? Buruk. Orang tak tahu apa yang pelanggan tu buat. Tapi orang nampak apa staff restoran tu lah lakukan. Viral tak zaman sekarang? Viral. Sebab tu kita akan elakkan semua kemungkinan-kemungkinan yang buruk berlaku. Jadi kalau tak mampu handle, kita panggil orang lain untuk bantu handle untuk kita. Minta maaf Puan, saya panggil saya punya bos saya ya. Sebab saya nak cakap banyak-banyak pun saya tak mampu. Ni Puan Ica. Puan Ica, minta maaf Puan Ica pun tak ada. Jemput Puan Dia, Puan Dina, sebab dia memang takkan bercakap, dia dengar saja. Dia dengar saja. Ibaratnya gitulah. Keluarga punya Dina jangan hati ya. Alright, baik ya. Baik. Jadi untuk listen sendiri. Saya 5 minit ya. Listen sendiri. Yang kedua, barulah kita boleh bantu uruskan
mereka. Jadi sama juga kalau kita nampak dia sedang marah, apa tu kita buat? Ini saya nak ajar tuan-tuan untuk bagaimana untuk menghadapi kita sedang marah dengan guna kaedah listening. Baik. Biasanya kalau orang marah datang kat kita, kan? Suara dia mesti kuat. Betul tak? Kenapa? Jangan risau saya jawab sendiri ya, sebab dah hampir tengah hari ya. Sebab dia nak beritahu dia sedang marah. Sebab tu dia cakap kuat. Faham ya? Jadi apa respon kita? Kita hear. Apa respon kita? Kita nak beritahu dia, hey, saya tahu awak sedang marah. Apa patut kita beritahu? Apa patut kita lakukan? Ya? Fokus kat dia. Ya? Support. Cik marah, saya pun marah sekali cik. Macam mana, apa boleh kita buat? Ya? Dahsyat sungguh. Apa betul kita buat? Sabar dulu. Memang betul. Hear, kita dengar kan? Attention. Ini tips. Beritahu dia. Minta maaf cik, saya tahu cik sedang marah sekarang. Saja, settle. Masalah akan selesai. Puan, saya minta maaf, saya tahu puan marah saya sebab hantar lambat. Ica biasa buat dulu. Dalam zaman, apa Ica beritahu? Dalam zaman jahitan pukal katanya. Minta maaf puan, saya tahu puan sedang marah dengan saya sekarang. Faham tak? Dia marah tak nanti? Dia takkan tinggikan suara. Sebab apa? Mesej dah sampai. Kita tahu dia sedang marah. Marah ni biasa ada dua. Satu marah secara kuat, yang kedua marah secara tidak bercakap. Ini biasanya suami-suami biasa buat. Bang, makan bang. Abang nak apa-apa ke? Abang nak mampus ke bang? Takkan macam tu kan? Dia senyap kan? Jadi apa betul kita buat kalau orang macam tu? Kita tahu dia marah. Apa betul kita buat? Jangan cakap dengan dia, awak ada masalah ke? Ceritalah dengan saya. Abang dah tak sayang saya ke? Apa masalah? Saya ada buat salah tak? Apa patut kita buat? Tak boleh, positif. Dia marah, kita senyum. Lain. Kita tak empati dengan dia. Apa patut kita buat? Tak. Apa patut kita buat? Pujuk. Alah bang. Comel-comel. Apa patut kita buat? Senyap. Sama senyap. Ya. Lawan. Kita lawan diam. Nama dia lawan diam. Ini Dina mesti champion. Suami dia nanti kalau dia kahwin, kan? Lawan diam. Berapa hari kau tak cakap dah? 6 tahun. lawan. Kan? Diam. Sebab apa? Kena faham. Kita tak terbakar kat dalam. Orang marah terbakar kat dalam tak? Terbakar. Tapi orang yang kita tak terbakar, tenang, kita boleh diam dengan keadaan bertenang. Tapi dia asap keluar, dia kena luahkan. Jadi dia cakap lah, buat kerja. Dia sebut je. Dia sebut, ni proses dia. Hear, attention, understand, and remember. Ada cakap-cakap tak? Tak. Kita tempat kerja, tu je maksimum kita cakap. Bos. Oh, bos. Tu je. Tak payah. Siapa nama bos abang tu? Cuba bagi nombor IC dia. Tak payah. Faham tak? Itu contoh. Tapi janganlah pelanggan datang kita, dia tak cakap. Ni biasa orang yang dekat dengan kita lah yang dia tak cakap. Takkanlah pelanggan datang kita. Takkan berlaku lah. Faham ya? Biasanya dia marah lah, betul tak? Ataupun dia bagi komplain. Faham ya? Biasanya dia bercakap. Ini yang saya bagi tips je lah. Sebab dalam komunikasi, kalau orang marah, ada yang senyap. Jadi perkara apa patut kita buat? Bagi tahu dia, minta maaf kan. Saya tahu puan sedang marah sekarang. Puan kecewa. Minta maaf. Ya, secara ni minta maaf banyak-banyak. Selesai. Kemudian dengarlah apa dia cakap. Attention. Saya tahu puan apa silap kami. Dia beritahulah. Attention. Understand. Remember. Hujung sekali. Minta maaf puan. Daripada yang puan cakap tu, 3 perkara yang menyebabkan puan rasa kecewa dengan produk Bikabo. Saya nyatakan yang pertama, yang kedua, yang ketiga. Betul ke puan? Betul. Syukur puan beritahu. Kalau dia tak tahu benda ni, dia akan rasa kita menghargai dia. Dan kita akan mengekalkan dia punya hubungan dengan kita. Faham tak? Sebab dalam psikologi, orang yang komplain sebenarnya orang yang concern. Tuan-tuan pergi bazar Ramadan, pergi makan tak sedap, pergi ke kedai tu tak? Tak. Tapi beritahu pada orang lain tak? Bagi tahu. Pergi balik tak? Tak.
Tapi kalau kita besok pergi, minta maaf kak ya, semalam saya makan kari pap. Namanya kari pap kentang. Tapi kentang saya tak jumpa. Akak guna teknologi nano ke? Yang masukkan dalam tepung yang saya pakai mikroskop untuk saya cek DNA di kentang ke tidak. Oh ya, kakak lupa beritahu. Memang itulah teknologi yang kita guna. Sebab tak apa, kita beritahu mungkin sebab kita concern dengan dia. Betul tak? Kalau kita tak concern, kita buat tak tahu je. Tak tahu dia dah tutup dah. Dalam hati, itulah. Kari pap tak sedap. Jadi kena faham, pelanggan kalau dia komplain tu tandanya dia concern dengan kita dan hargai pelanggan yang komplain. Ini perkaranya ya, sebab dia nak hubungan dengan kita ya. Jadi dalam sebuah ini telah saya terangkan satu persatu berkaitan dengan awareness. Kita kenal pasti emosi, bagaimana untuk kita uruskan kita punya emosi, kemudian apa langkah-langkah yang patut kita ambil dalam konteks menguruskan diri sendiri. Senang cerita, fikir apa yang biasa kita lakukan. Itu yang sebaik yang kita buat. Sebab tuan-tuan semua dah besar-besar kan. Untuk anak-anak sekena beritahu apa patut kita lakukan. Kalau kita yang besar-besar ni biasanya kita tahu kaedah yang biasa kita uruskan. Cumanya jangan ambil tindakan yang akan memberikan kesan negatif pada diri sendiri. Contohnya, tuan-tuan nak hilangkan marah, shopping. Hilang marah, shopping. Hilang marah, shopping. Akhirnya memberikan kesan yang tidak baik kepada ekonomi. Contoh lagi, marah, makan. Makan tak benda-benda yang tak apa-apa kan. Makan. Akhirnya memberikan kesan yang tak baik kepada kesihatan. Atau yang lebih buruk, marah, minum arak dan sebagainya. Contohlah ni kalau bukan agama Islam lah. Kan buat benda-benda yang tak sepatutnya. Ada tak kesan pada diri? Ya. Maka jangan pilih tindakan begitu. Pilih tindakan yang baik. Kalau tak mampu untuk uruskan diri sendiri, apa yang kita lakukan? Minta tolong orang lain. Dan cari orang-orang yang boleh bantu kita. Jadi antara yang orang boleh bantu, kaunselor. Ataupun orang-orang yang kita panggil sebagai BFF kita. Apa maksud BFF? Best friend forever. Yang kita percaya dia confirm simpan rahsia. Dan dia tidak ada sebarang prejudis kepada apa kita. Dia akan terima kita sebaik mungkin. Faham ya? Amat gembira lah kalau BFF kita pasangan kita. Ataupun mak dan ayah kita. Ya? Dan saya tak cadangkan untuk tuan-tuan bercerita masalah kita pada orang-orang lain. Sebab tak ramai orang suka dengan masalah kita pun. Mereka pun ada masalah lain. Ya? Jadi kita jangan cerita. Ini kita teruskan, cuba kita kena tak uruskan. Ya, tetap perlu diuruskan. Ya? Dan carilah motivasi diri dan sebagainya. Macam tengok movie, anime ke kan. Dengar radio ke. Apalagi senyum dengan orang lain. Apalagi main dengan anak-anak. Kan? Anak-anak sendiri, anak-anak jiran, anak-anak masjid semua. Kan? Datang dengan kawan-kawan bergembira. Alright kan? Pak Siti tadi datang awal. Biasa datang 5 pagi, 2:30 pagi dah sampai. Kan? Sebagainya lah ya. Alright, okay. Ini kemudian dalam konteks kesedaran sosial, belajar untuk kita cuba memahami. Kadang-kadang kita boleh tengok reaksi dia. Contohlah kan, 3-4 orang dah start tengok jam. Bila nak habis ni? Itu tandanya apa? Cikgu cepat-cepat dah habis. Kata, kita nak rehat ni kan? Ibaratnya gitu ya. Alright, kita mudah membaca. Kita boleh tengok karakter orang ya. Alright. Daripada situ akan ada empathy. Yang kita nak belajar. Kemudian dari sudut itu menguruskan sebagaimana saya bagi contoh tadi lah ya, menguruskan secara yang baik dan akhirnya itu yang kita dapatlah nanti bagaimana untuk menguruskan orang-orang yang susah dan menghadapi orang-orang yang marah. Okey. So itulah yang sikit-sikit saya kongsikan untuk kita punya tajuk yang kedua ini ya. 3 ciri-ciri kecemerlangan menghadapi pelanggan-pelanggan secara berhadapan. Yang pertama apa? Yang pertama senyum ya. Yang pertama senyum. Yang kedua listen. Yang ketiga empathy. Maka 3 perkara ini yang kita harapkan. Alright. So kita akan berhenti rehat sekejap kot untuk masuk kepada kita punya tajuk yang seterusnya. So sekarang pukul 11.05. Kita akan masuk balik. Kita rehat 10 minit sikit balik ya. Sebab kita tak ada lunch kan. Kita puasa. Kita akan rehat 10 minit. Kemudian kita akan masuk balik untuk topik kita yang seterusnya ya. Kita akan belajar bagaimana untuk menguruskan tekanan. Jadi ini dah masuk dah. Bagaimana untuk menguruskan tekanan sebab dia berkait dengan EQ tadi. Alright, itu sahaja. Terima kasih banyak. Sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada sebarang soalan boleh tanya ya. Ketika sesi. Okey, itu sahaja. Terima kasih banyak-banyak.